Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Puan Lina dan pihak penganjur. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita mulakan kelas kita pada sesi 18 malam ini dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan kelas lagi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur dan hari ini alhamdulillah kita masuk bersama dengan tuan-tuan sesi yang ke-18 dalam siri pengajian kita iaitu Asas I'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat pada minggu lepas punya siri kita bincang ayat 11 ayat 11 yang mana kita bincang tu sampai kepada kalimah al-ard. Hari ini saya nak ambil waktu tuan-tuan sedikit untuk kita sama-sama membincangkan pula daripada kalimah qalu daripada word qalu sampai kepada perkataan muslihun. Di sini ada lebih kurang dalam qalu innama nahnu muslihun, ada dalam 4 macam itulah, tapi ada beberapa point yang tuan-tuan kena lihat betul-betul. Banyak sebenarnya. Memang nampak macam kita ayat pendek, tapi macam yang tuan-tuan biasa dengan kita punya kelas lah, kita akan cut ayat tu supaya tuan-tuan lebih nampak apa yang kita nak bincang. Baik, terutamanya yang minggu lepas kita bincang daripada kalimah wa idza sampai al-ard kita dah dapat maknanya ataupun kita dah bincang daripada sudut nahunya, sorofnya umumnya maksudnya kita mengulang sedikit bersama dengan tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan cuba keluarkanlah maksudnya satu persatu. Baik, wa bermaksud dan idza maksudnya apabila ataupun ketika. Qila ni yang kita bincang minggu lepas agak struggle lah kita nak faham kata kerja pasif dikatakan berbeza dengan kita faham qala. Ada penerangan yang telah kita kongsikan lah minggu lepas bersama dengan tuan-tuan dikatakan lahum la untuk ataupun kita kata kepadalah yang lebih sesuai di sini, hum mereka. Dan ketika dikatakan kepada mereka, mereka ni siapa tuan-tuan? Mereka ni kalau kita lihat daripada kita kata sambungan ataupun kaitan dengan ayat 10 yang sebelum, iaitu merujuk kepada orang-orang kafir yang bersifat munafik, yang bersifat fasik. Jadi mereka ni merujuk kepada orang kafir lah, senang cerita. Tuan-tuan akan nampak orang yang dikatakan ialah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kepada mereka apa? Satu bentuk larangan tuan-tuan dapat minggu lepas kita bincang, iaitu la tufsidu fil ard. Ini larangan tentulah daripada kita kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir, iaitu larangannya apa? La tufsidu fil ard. Maksudnya janganlah jangan yang kita bincang ada skill tuan-tuan nak faham nak beza la tu tidak ke la tu jangan kita dah bincang minggu lepas kan. Okey, so kita nak tahu ustaz yang tufsidu itu kita pun maklum maksudnya la tufsidu,
janganlah kamu orang-orang kafir melakukan kerosakan, ya, ataupun membuat kerosakan fil ardi, ya, di muka bumi. Ya. Lepas tu tuan-tuan akan nampak, ya, punyalah degil orang kafir ni tuan-tuan, ya. Punyalah kita kata sikap kedegilan mereka tu, ya. Allah kata seterusnya, qalu innama nahnu muslihun, ya. Qalu innama nahnu muslihun. Ada beberapa part yang tuan-tuan perlu nampak dengan kita malam ni. Okey, daripada qalu ni sampai kepada perkataan muslihuna. Maksudnya adalah kita kata beberapa perkara yang kita boleh dapat daripada qalu sampai muslihuna itu. Apa bahagiannya? Baik. Pertama, kita faham, ya, kita tahu bahawa qalu ini sama, ya, sama seperti yang kita tahu, yang kita biasa jumpalah, ya, macam contoh perkataan yang tuan-tuan biasa jumpa tu, misalnya perkataan amanu kan dalam surah Al-Asr, ya, illal ladzina amanu, ya, lepas tu amilu. Maksudnya kita dah tak ada masalah, ya, kita dah tak berdepan masalah kalau kita berjumpa dengan perkataan yang hujungnya ditutup dengan waw alif. Sebab kita dah biasa, dah getting used dengan perkataan tu, macam amanu, macam amilu. Apa dua jawapan tuan-tuan faham? Boleh share pada kita setiap kali word Arabic, Quran, dia tutup dengan waw alif. Apa dua jawapan kita dapat ni tuan-tuan? Sebelum saya sharekan nota ringkas-ringkas dengan tuan-tuan kan, yang kita punya modul tu. Okey. So dua tu yang kita dapat apa? Okey, saya tahu ada yang berkongsi juga jawapan. Syukran lakum. Tuan-tuan akan nampak pattern dia kan. Pattern dia ada dhammah, then kita kata yang paling penting tu waw alif di hujung. Kita pun ingat, ni Ustaz pernah share, kalau tambahan di hujung ni kita nak tak nak, kita faham mestilah ada kaitan dengan apa? Satu, kita kata madhi, ya, madhi past tense. Kita ingat bahawa madhi past tense ada telah dalam bahasa Arab biasa ada penambahan huruf-huruf tertentu di hujung. Maksudnya waw alif di sini amanu, amilu, dalam surah Al-Asr di sini qalu. Nampak tak? Ya, makin banyak, ya, ibu-ibu, ayah-ayah jumpa perkataan tu, tuan-tuan nampak apa yang kita maksudkan. Tak perlu hafal pun tuan-tuan. Tapi kalau kita faham betul-betul, tuan-tuan mengulang banyak, lepas tu fokus, lepas tu cuba ambil cara termudah. Ini cara termudah lah. Ujung waw alif, tambahan hujung ni madhi, telah, past tense. Kita faham setiap fi'il ni, setiap kata kerja bahasa Al-Quran, setiap fi'ilnya ada dhamir dalam, kan, ada satu kata ganti nama dalam, wajib yang dia mesti ada, kita kata hiding lah dalam tu, yang istilahnya macam tersembunyi, kan. Kita faham macam ni, tentulah ada dhamir apa? Ada dhamir hum, ya, mereka. Saya nak tuan-tuan cuba timbak-timbak dengan kita, baru kita tunjukkan dalam nota yang inilah, ya, bersama dengan tuan-tuan. Ini satu, memang tak ada masalah, semua memang dah dapat nampak. So ni yang kita katalah, ya, dengan tuan-tuan, iaitu kita kata memang kalau tambahan di hujung, ya, tambahan di hujung, huruf hujung memang ada, ataupun tambahan di hujung tu melibatkan madhi, okey. Then kita kata ada dhamir tertentu dan ada telah lah, ini wajib sebab madhi. Dan kita kata kalau waw alif ni memang tak lain tak bukan dalamnya ada dhamir hum, ya. Hum bermaksud apa? Mereka, ya, mereka. Baik. Jadi kita kata kepada tuan-tuan lah, ya, kita kata mereka. Mereka ni agak-agak tuan-tuan siapa? Kan ni Ustaz cerita hum ni mereka. Minggu lepas saya dah bincangkan sampai 3-4 kali juga bincang hum. Sebab minggu lepas punya ayat ada lahum, kita kata rangkai kata ataupun syibih jumlah tu lahum, untuk mereka. Mereka tu orang kafir lah. Ya, jadi di sini tuan-tuan akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan tuan-tuan ni kepada kita bahawa kita kata qalu bermaksud mereka orang kafir,
mengatakan ataupun berkata. Ini kita fahamlah, ya. Qalu, mereka orang kafir telah berkata. Kalau tuan-tuan ditanya, qalu ni kita boleh tak jumpa dalam kamus ataupun we need to macam kita perlu buat sesuatu pada qalu, macam buang certain huruf ustaz, baru kita dapat dia punya root words, kata akar. Kita tunjuk kita kata hari ni lah dengan tuan-tuan lagi sekali, ya. Sekali imbaskan, tuan-tuan akan nampak saya ni macam kita pernah bincang minggu lepas, iaitu pada kalimah qila. Qila ni macam kita kata qalu lah, maksudnya sama qila dengan qalu, sebab dalam tu ada qaf, ya, ada lam, dan makna pun rasanya lebih kurang, ya, sebab qila minggu lepas dikatakan qalu ni mereka ada dalam telah berkata. Cuma kalau tuan-tuan kita ditanya, ya, apakah kata akar untuk qalu? Macam mana kita nak fahamkan? Ya, ni ustaz pernah bincang. Kalau kita faham, kalau tambahan di hujung waw alif ni madhi, ada hum. Kalau nak dapatkan kata akar betul-betul pure dalam kamus, kita kena buangkan dia punya, kita kata huruf-huruf tambahan. Ya, kita perlu buangkan huruf-huruf tambahan pada fi'il madhi berkenaan. Macam mana nak faham huruf-huruf tambahan? Itu adalah huruf yang ada tambah di hujung tu lah. Maksudnya ada nampak appear pada pattern. Yang pattern warna kuning ni tuan-tuan, yang kita letak warna kuning ni, kita dapat daripada muka surat 10 yang kita tunjuk ni. Ini dia punya pattern kan yang saya tick ni. Saya besarkan sikit je, takut ada yang tak nampak. Okey ni. Kalau kita tanya tuan-tuan, okey, qalu ikut ni kita faham. So mana dia punya huruf tambahan kan? Ustaz pernah cerita ni, kalau kita buka je kita punya map untuk verb ni, macam kalau madhi tambah hujung, apa-apa huruf timbul kat hujung tu kan, alif la, waw alif la, ta la, ta alif, itu tambahan. Itu tambahan untuk kita kata fi'il berkenaan, itu tambahan untuk kata kerja berkenaan, kita kena buangkan. Baru dapat bentuk kata akar. Tuan-tuan tak boleh kata qalu, ya. Tuan-tuan tak boleh kata macam qalu ni kata akar. Tak, kamus tak beri qalu pada kita. Kalau tuan-tuan ada kamus kan, kamus lah, orang kata kamus yang ringkas ke, yang bermujallat ataupun bervolume ke kan, tuan-tuan cuba tengok. Lain gaya dia, bukan kita jumpa qalu, tuan-tuan dah tahu dah mereka berkata, kita terus buka kamus kan. Tak, bukan caranya macam tu. Kan kita buangkan tambahan. Bila tuan-tuan buangkan tambahan, tinggallah qaf, ya. Qaf, alif dengan lam. Kita dah pernah maklumkan kerap, ya, bersama dengan ibu-ibu ayah-ayah, kalau situasi macam ni, lepas kita buang tu, apa yang tindakan susulan yang kita kena ambil, kan lepas kita buang tambahan, kita set. Ni ustaz pernah bagi tahu ni, buang je tambahan ada 3 ataupun 4 point. Kita kena cocokkan pada perkataan tu. Point apa? Satu, pattern dia mesti dah kosong, memang dah kata akar, qaf alif lam ni. Ujung kena baris apa tuan-tuan? Biasa kita bagi tahu. Kata akar macam kataba, menulis, macam qara'a, membaca. Minggu lepas kan kita bincang macam afsada, kata akar untuk tufsidu. Ya, kita ada share dengan tuan-tuan. Kata akar ni, ya, mesti patternnya kosong, tapi nak faham pattern kosong tu, tuan-tuan kena buangkan tambahan lah. Buangkan tambahan, okey, pattern kosong. Macam qaf alif lam ni. Ujung nak tak nak kena baris atas, dan apa dhamir. Bila kita tukarkan, ya, ini proses tuan-tuan nak faham. Qalu ni, apakah kata akar dalam kamus. Ya? Kalau ada kamus, tuan-tuan boleh buka, boleh lihat sendiri. Okey, bila macam ni, kita tambahkan hujung baris atas sebab memang kaedah macam tu. Buangkan tambahan, nak dapat kata akar, kita perlu buangkan tambahan dan hujung kita tambahkan dengan baris atas. Kemudian kita letakkan dalam dia mesti ada dhamir. The first dhamir kan, iaitu dhamir huwa. Dhamir huwa. Yang inilah contohnya. Ya, maksudnya pattern yang kita bulat ni, ya tuan-tuan, pergilah mana-mana verb kan, ya, tengok mana-mana verb, kita jumpa verb kan.
Tuan-tuan nak tahu, ni kita nak tahu kata akar ni. Ustaz kata nak kena pertama buang tambahan, apa-apa yang menonjol pada nota sekarang ni nombor 10, pangkal hujung ke, kalau macam mudhari' yang tengah-tengah ni, anita tu tambahan, hujung tu tambahan, kita kena buang siap-siap. Bila buang tu tinggal perkataan tu, kita terus letak mood kepada pattern dia kosong, hujungnya baris atas, dalamnya ada huwa. Ini tuan-tuan kena pegang. Yang kita bulat banyak kali ni. Saya delete kejap. Saya bersihkan kejap. Takut ada yang tak nampak. Ya, yang ini. Kita bincang ni sebab kenapa? Memanglah peringkat awal mungkin tuan-tuan rasa macam saya tak tahulah, tapi apa? Kita akan nampak, ya, tuan-tuan akan nampak bahawa itulah cara yang yang sering kali kita akan guna. Kalau kita nak tahu kata akar dalam kamus, nak tahu makna, bukan boleh jumpa perkataan ambil cari terus, bukan macam tu. Yang pattern kita bulat ni. Oh ustaz, maksudnya pattern yang kita bulat ni patutlah biasa diulang. Kalau kata akar dalam bahasa Arab, bentuknya mesti form yang dibulat ni, patternnya kosong. Bila kosong ni maksudnya tak ada apa-apa tambahan prefix ke, suffix kat ujung ke, dia hujung baris atas, dalamnya ada huwa, iaitu tuan-tuan akan nampak apa? Minggu lepas pun kita ada bincangkan. Itulah ustaz kata qila dengan qalu ni lebih kurang sebab ada maksud kata, qaul, kata. Malah qila dengan qalu kita ada, ataupun qila kita ada perincikan kepada tuan-tuan pada minggu lepas, ya, yang mana kita ada maklumkan tentang maklumat ataupun kata akar yang sebenar, kan. Sebenarnya qila ke qalu ke kata akarnya qala. Ya. Biasa qala ni tuan-tuan dengar dalam sanad hadis, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad, tapi itu bersabdalah. Ya, kita biasa jumpa qala ini. Baik. Jadi qala ni sebenarnya, ya, tuan-tuan akan nampak daripada qala ni, ibaratnya, ya, daripada qala ni, kalau contoh tuan-tuan akan kata qala kan pattern kosong kan. Dalamnya ada kita kata ada huwa, ya, dia telah berkatakan. Contoh kalau tuan-tuan akan kata macam huma lah, ya. Let's say kita kata macam huma. Maksudnya macam kita kata dia berdua, sebab huma dia berdua kan. Kita nak kata dia berdua telah berkata, lain pula dia punya bentuk kan. Kalau kita nak kata macam hia, ya, kalau kita nak sebut, ustaz contohnya dia seorang perempuan, kita sebut hia telah berkata. Tuan-tuan ambil qala, attachkan dengan ta baris mati. Kalau nak menyebut dalam bahasa Arab, dia seorang perempuan, okey, hia, dan kita kata telah, madhi, berkata, ambil benda qala ni, kata akar, tuan-tuan attachkan dengan ta ni. Itu yang kita kata banyak kali, daripada qala tu, berpuluh-puluh perkataan tuan-tuan akan nampak dia boleh pergi, bergantung kepada apakah entiti ataupun pronouns dhamir yang kita relatekan dengan verb itulah. Kalau kita nak kata dia seorang perempuan, lain kan. Yang macam tadi ustaz bulatkan ni, sekarang ni. Ambil qala, attach dengan ta. Qalats. Dah tukar makna. Takkan tuan-tuan nak kata qalats dengan qala sama. Takkan nak kata qala dengan qalu contoh sekarang kan sama. Itu penting langkah untuk kita faham tentang bagaimanakah teknik untuk kita dapatkan kata akar, macam tu. Okey, baik, itu satu bab khalas. Okey, kemudian yang kita nak tunjukkan lagi, ya, kepada tuan-tuan, satu lagi perkara. Apa bendanya tu? Okey. Innama kat sini, saya tahu yang mendengar ni tuan-tuan datang from the different punya level. Ada yang dah belajar banyak pun, ada yang baru nak start berjinak-jinak dengan belajar Quran Arabic. So ahlan wa sahlan pada tuan-tuan, tak ada masalah. Memang ini platform yang memang tepatlah sebab kita kelas asas kan tuan-tuan. Okey, baik. Bila kita fokus pula kepada innama, tuan-tuan mesti terfikirkan, ustaz bincang qalu ni mereka berkata, kita faham.
Maksudnya ustaz dia berubahlah, macam tadi kita tahu huwa, qala, kalau nak sebut dia berdua tu yang kita tikkan ni tambahkan alif panjang sikitlah. Qala, kalau mereka berkata qalu, berubah, sentiasa berubah. Tuan-tuan kena ada, kita kena tahulah verb macam ni, tambahan macam ni, apa dhamir dalam. Kata kerja macam ni, tambah macam ni, apa dhamir dalam. Macam tu. Kita nak kena tahu. Jadi bila macam ni, kita dah faham. Tapi tuan-tuan jangan lupa, bila kita kata jangan lupa tu maksudnya, apa benda tu kita dah pernah belajar. Apa setiap kali bila kita berjumpa dengan verb dalam Quran punya teks, sacred text Quran ni, apa yang tuan-tuan kena carikan? Dua benda tu. Tolong lihat balik. Kan nota-nota sebelum ni ustaz pernah bincang. Ya, bila setiap kali jumpa verb, kalau daripada aspek grammar, apa yang kita kena tentukan elemen yang datang sekali dengan package verb tu. Kita kena cari. Ya, itu kemudianlah. Okey, baik. Lagi kita nak kongsi kepada tuan-tuan pada malam ni, ya, iaitu bagi saya yang agak menarik jugalah. Saya tak pastilah tuan-tuan sama ada terjemahan meraihkan ke tak, ya, sebab terjemahan ni tuan-tuan kena faham tau. Kadang-kadang terjemahan dia tak menceritakan penuh. Maksudnya terjemahan, ya, terjemah perkataan Quran. Tapi bukan semua elemen, bukan semua makna, bukan semua maksud yang ada pada setiap perkataan Quran tu dijelmakan, dia expose pada terjemahan. Tak. Tuan-tuan cuba bayang, ya, kita bincang sikit pun dah macam-macam terjemahan ada untuk satu dua kalimah. Macam mana dia nak sumbat semua pada terjemahan, kan? Maksudnya terjemahan tu dia more kepada dinamik, ataupun kalau harfiah pun dia reka ringkas dia macam tu. Apa contohnya? Ini kita kena ambil perhatian cerita tentang innama. Biasa tak tuan-tuan jumpa innama? Saya boleh katakan kalau tuan-tuan join kelas hadis dalam Arba'in Nawawi, hadithul awal, hadis pertama dalam syarah Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 yang Imam Nawawi syarah, hadis pertama cerita tentang niat. Ya. Dalam matan tu ada guna rangkai kata innama, innamal a'malu binniyah. Ya, dalam ayat Quran pun biasa kita dengar, ya. Innamal mu'minuna ikhwah, ya. Fa aslihu baina akhawaikum. Kan ataupun innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama ya'muru masajid. Ya, innama ni biasa tuan-tuan dengar. Apa benda innama ni? Okey. Satu, tuan-tuan boleh bayangkan innama kalau kita pecahkan, ya. Mungkin saya tak pastilah tuan-tuan nampak ke tak, okey, bendanya tu. Tapi macam kita kata, tuan-tuan pernah jumpa inna, kan? Kita pernah bincang inna. So macam kita juga pernah bincang ma. So mestilah kita boleh katakan, ni ustaz takkan kita nak kata innama tu satu, kan? Macam tu. Okay, takkan kita nak kata innama tu satu. Ya? Okey. So kita kata macam sebenarnya dua lah. Okey, dua, kan? Inna dengan ma. Ya? Tapi lepas ni tuan-tuan dan puan-puan akan nampak, ya, satu yang kita faham inna ni, ya, inna dia sebenarnya inna ni dia satu yang kita faham inna ni adalah maksudnya sesungguhnya. Okey, sesungguhnya. Ini semua memang nampaklah. Okey, baik. Lepas kita faham maksudnya sesungguhnya, kita nak tahu nama dia. Apa namanya, tuan-tuan? Ustaz pernah bincang kalau inna ni macam anna, macam ada kelompok lah grup dia yang untuk menegaskan. Betul tak? Sebab kalau tuan-tuan lihat, kan, macam kalau kita terjemah sesungguhnya ni, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, ya, macam engkau engkau seorang yang alim. Kalau kita kata sesungguhnya, ya, innaka alimun, contohnya, kan, ya, sesungguhnya engkau seorang yang berilmu. Ya, sesungguhnya ni biasanya macam untuk kuatkan makna, tuan-tuan, ya, untuk nak stresskan ataupun untuk nak kuatkan makna. Jadi bila inna ni kita sebut dia pendek-pendek akan kata, ya, kita kata more kepada penegasan.
kepada kuatkan makna, Arab sebut apa namanya? Tuan-tuan ingat tak? Kalau tak dapat tu teka-teka je tuan-tuan. Ya. Kita namakan dia sebagai haraf taukid ya. Ini contoh dia. Ini perkongsian lah ya kepada ibu-ibu ayah-ayah yang online sekarang lah dan juga yang mendengar. Okey. Ini ya saya besarkan hadza mana? Hadza. Taukid ni taukid. Tuan-tuan nampak tak kita kita tulis ni taukid ya. Ma makna taukid? Taukid daripada kalimah wakkada ya. Wakkada yuwakkidu taukid. Stress untuk menekankan, untuk menegaskan maknanya inna dengan anna. Ya, inna dengan anna. Dan yang seumpamanya lah ini inna. Okey? Baik. Tuan-tuan beri peluang dulu pada kita untuk bincang benda ataupun ayat tu. Nanti kalau ada waktu free kita bincang luas sikit. Ya, okey, baik. Ini satu. Lepas ni tuan-tuan akan jumpa inna banyak atau. Okey, ustaz kata inna taukid. Okey, sesungguhnya inna ni tuan-tuan akan nampak biasanya awal ayat. Awal ayat. Ya. Ustaz, ini dia inna dia macam kat tengah pula kan? Inna ni biasa tuan-tuan dengar kita jumpa awal ayat. Inna a'tayna kal kautsar. Inna anzalnau fi lailatul qadar. Ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ya, tuan-tuan dengar baik-baik ya. Ini berdasarkan kita kata dapatan kita lah, tinjauan kita tuan-tuan ya. Inna ni biasanya digunakan di awal ayat. Okey. Ini sekarang ustaz dekat tengah macam nak sampai hujung. So apa yang awal ayatnya? Kita kata tuan-tuan ya, tuan-tuan jumpa awal ayat ke, tengah ayat ke, hujung ayat ke, ambil daripada benda inna tu, inna sampai hujung dia, kita kata itu dah membentuk satu ayat. Itu maksudnya. Okay, saya ulang, inna biasanya di tengah-tengah di awal ayat, inna anzalna, inna a'tayna, innal insan, awal ayat. Okey, tapi apa tindakan kita ustaz kalau kita jumpa atau tengah ayat, hujung ayat ke? Maksudnya itu tuan-tuan akan nampak apabila kita berjumpa dengan inna, tak kira innama ke inna ke, janji inna tu tengah ke hujung ayat, tuan-tuan boleh ambil pendekatan bahawa inna itu ya ataupun innama sekarang plus dengan perkataan-perkataan selepasnya, kita kata sebab kita faham inna ni awal ayat ataupun istilahnya adalah bila kita kata awal ayat itu satu ataupun permulaan kepada sesuatu ayat. Macam tu. Permulaan kepada sesuatu ayat. Kan kalau kita kata pada tuan-tuan awal ayat, okey, kita boleh fahamlah. Tapi ustaz kalau macam ni kita jumpa inna tengah hujung ayat, apa yang boleh kita faham? Tuan-tuan buat kesimpulan. Ini setakat apa yang kita nampak lah tuan-tuan ni tinjauan awal. Like macam early punya review lah. Kita kata inna ni permulaan ayat. Ya, tahu tak kenapa kita bincang dengan tuan-tuan macam ni? Bila tuan-tuan faham inna tu awal ayat, baru nanti tuan-tuan tahu. Nahnu tu apa benda, apa i'rabnya, muslihun. Kenapa pilih muslihun? Kita akan share dengan tuan-tuan nanti. Ya, okey, saya pegang. Kita tekankan tadi bahawa ustaz inna awal ayat dan tak kiralah jumpa tengah ke hujung, kita consider bahawa inna itu bermula daripada inna membawa kepada perkataan-perkataan selepasnya akan membentuk satu ayat yang mana ayat itu dimulakan dengan inna. Tak kira inna tu ada tengah ke, ada hujung ke, jumpa je inna, ambil inna tu, bracketkan, tarik sampai hujung, buat satu label ayat. Itu maksud saya. Okey, itu satu. Baik. Kedua, tuan-tuan dengar ya. Biasanya kan, kalau nanti tuan-tuan dah belajar like macam banyak tempat, sampai satu tahap nanti, tuan-tuan akan nampak, bila every time kita jumpa inna, ada dua elemen tuan-tuan kena cari. Ya? Macam kita kata subjeknya, fokusnya, dan khabarnya, predikatnya. Tapi sekarang tuan-tuan tak perlu cari tau. Sebab kenapa? Ada ma kat sini. Ma di sini wallahu alam, saya tak berapa ingat nak share ataupun ma apa tuan-tuannya. Meskipun ustaz kita belajar
Ma ni ada wahid, isnan, salas, arba'. Ada 4 sebenarnya ma. Tuan-tuan akan nampak ya. Ada 4 ma. Ya, ada 4 ma. Satu ma tuan-tuan akan nampak dia maksudnya tidak, tidak ya, nafi. Lepas tu yang kedua tuan-tuan akan nampak apa jua, jazam dua ya. Ada 4, arba'atu ma. Baik. Yang ketiga tu ustaz, kita kata lebih kepada yang lah ya. Ada yang dia mausul, ada ma ya, yang apa yang ya. Lepas tu lagi satu yang kita dengarkan ma ismuka ya, apa nama kamu. Itu untuk bertanya lah, tuan-tuan akan nampak kan apa. So tuan-tuan santai-santai je kita listkan ma tu 4. Ada ma tadi tidak nafi, ma apa jua jazam dua, ma mausul apa yang, ma apa ataupun apakah istifham. Ini pun ada skill tuan-tuan nak tahu. Tapi kita tak bincang sekarang lah sebab kenapa? Nak bincang benda elemen yang lain. Ada waktu nanti bila tuan-tuan jumpa ma, kalau kita rasa perlu nak bincang, kita akan share dengan tuan-tuan. Ada teknik dia. Samalah seperti tuan-tuan punya, kita dedahkan dengan tuan-tuan kan cara kenal lah minggu lepas. Setiap elemen ni tuan-tuan ni, kita kata setiap perkataan Arab Quran ya, yang mana ya kalau tuan-tuan lihat ya, kalau kita jumpa elemen tersebut, yang mana kalau elemen itu kita kata macam satu perkataan ma, tapi namanya bermacam, fungsinya ada bermacam, terjemahannya pun pelbagai. Ada teknik untuk kita membezakan antara satu ma dengan ma yang lain macam tu. Tapi ma kat sini saya tak berapa cam sangat tuan-tuan, cuma yang pasti tuan-tuan kena faham. Faham macam mana ya? Okey. Tadi kan kita kata pada tuan-tuan kalau jumpa Ina kan, setiap kali ya tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan jumpa Ina, memang kita kena cari dua benda tau. In fact sebenarnya isim dia ya, khabar dia, isim Ina lah, khabar Ina lah ya. Tapi sekarang ni tuan-tuan tak perlu kita cari, kita tak perlu cari, maksudnya kita kata isim Ina ke ya, isim Ina ya, ataupun yelah isim Ina dengan khabar Ina. Kita tak perlu cari, kan. Tadi kata ustaz kena cari subjek Ina dan predikat dia macam tu. Setiap kali jumpa Ina memang, tapi sekarang tak perlu cari. Tahu tak kenapa tuan-tuan ya? Sebab yang ni tuan-tuan kena ambil maklum lah. Ni kita cerita umum je. Yang mana kita kita tak bataskan dengan tuan-tuan. Ma ni ada pendapat lah ya. Ada pendapat yang kata ma ni tuan-tuan, ma mausul lah ya. Apa yang pendapat tu, kalau tak silap saya ada 2 ke 3 pendapat. Tapi itu tak perlu kita tekankan sangat. Yang perlu kita faham adalah kalau tuan-tuan jumpa Ina, dia attach, dia getting attached dengan ma, ya maka automatik ya, bila Ina tu ya, bila Ina yang sesungguhnya dia melekat dengan ma, ada kita kata bersama dengan ma, maka yang sepatutnya ya tuan-tuan kena cari ya dalam ataupun pada kita kata Ina, iaitu isim Ina, khabar Ina, memang kena cari. Tetapi apabila Ina itu melekat dengan ma, maka isim Ina, khabar Ina sudah tidak perlu ditentukan. Kerana apa ya? Ada dikatakan bahawa ma ini dikatakan sebagai kafah. Ini selinganlah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada buku-buku i'rab, tuan-tuan boleh layangkan tengok. Sama insya-Allah apa yang kita share dengan tuan-tuan, itulah yang tuan-tuan dapat nanti dalam buku. Ya. Okey, ustaz tadi bincang Ina ni agak panjang jugalah awal ayat. So kalau kita jumpa tengah hujung kita tak peduli. Ambil Ina tu, starting daripada Ina, bracketkan daripada Ina, bawa sampai hujung satu ayat. Kita tekankan dengan tuan-tuan macam tu, baru nanti tuan-tuan nampak apa sebab. Kalau kita faham macam tu, maksudnya kita ambil daripada innama ni, ya innama ni sampai muslihun, kita kata ayat, satu ayat. Bila tuan-tuan faham benda tu ayat,
sekatan itu ada melibatkan ayat dah, dikira ayat, itu membantu tuan-tuan untuk faham. Nahnu ni apa, i'rabnya, muslihuna itu apa, kita akan share. Baik. Berbalik kepada innama tadi punya konsep ya tuan-tuan, itu baru bincang daripada sud i'rab, ya. Ma ni dikatakan sebagai, ada yang namakan sebagai mausulah, tapi tuan-tuan kena faham, boleh faham dengan makna kafah. Kafah ni maksudnya menahan, ya, menahan. Maksudnya apa? Ina ni sepatutnya setiap kali bila ada ina, kita kena cari isim ina, then khabar inna, subjek dia, predikat dia. Tapi ustaz kata bila setiap kali inna ni ada, dan kalau dia lekat dengan ma ni akan berpadan sebagai kafah. Ma tu dia kafah. Dia akan tahan. Ma tu ibaratnya tuan-tuan ya, yang dilekatkan di hujung inna, ma ni akan kafah, akan tahan inna ni daripada ada isimnya, isim innanya, ada khabar innanya, itu umum lah. Tuan-tuan ambil saja manfaat macam tu dulu. Sebab kenapa? Lepas ni kita ada jumpa inama lagi. Jadi kita jimat waktu sikit lah, dan tuan-tuan dengar kerap, lagi memudahkan kita nampak apa konsep inama ni. Terjemahan tak bincang lagi. Terjemah dia lagi menarik, nanti tuan-tuan akan nampak. Okey? Dan inna ni lepas kita faham dia taukid, awal ayat, kalau jumpa inna, ambil inna sampai hujung, kita label satu ayat yang mufidah, yang berdiri sendiri. Inna ni dikatakan sebagai makfufah. Ya, wallahi kita share dengan tuan-tuan ni, saya bukan minta tuan-tuan ialah kita kongsikan dengan tuan-tuan itu je. Supaya tuan-tuan dengar, ya, tuan-tuan boleh ambil manfaat. Kadang-kadang ialah sebenarnya mungkin tuan-tuan nampak macam peringkat awal tu kita jumpa istilah-istilah yang baru, tapi istilah-istilah macam ini nanti yang akan bantu tuan-tuan untuk faham maksud tahu. Sebab bila tuan-tuan sentiasa dengar istilah macam tu, kita terus boleh relate dengan maksud perkataan, dengan maksud ayat, dengan terjemahan yang sepatutnya. Apa makna inna ini bila mana dicirikan dengan makfufah? Makfufah ni tuan-tuan bermaksud sesuatu yang ditahan. Kan, ni cerita tahan menahan pula ke ustaz? Kan, ya. Inna supposed to be kena cari isim inna, subjek dengan khabar, tapi setiap kali lekat dengan ma itu akan berfungsi sebagai kafah. Dia yang tahan inna ni daripada ada isim inna, daripada ada khabar inna. Isim inna, khabar inna ni tuan-tuan, macam tuan-tuan biasa dengar, sebenarnya tuan-tuan dah biasa dengar dah. Isim inna, khabar inna ni macam innallaha sami'un alim, innallaha qadirun. Contohnya innallaha raufun. Kalau tuan-tuan perasankan, setiap kali ada guna inna, ada guna haruf taukid inna, mesti perkataan-perkataan ataupun words yang datang selepas daripada inna tu, dia macam ada pattern. Ustaz, dia macam ada berpattern. Macam the first word yang came up lepas inna tu kena baris atas lah, lepas tu kena baris depan lah. Dia nampak ada pola tau. Tapi kita tak bincang lagi dengan tuan-tuan sebab bukan waktunya sekarang. Waktunya sekarang ni bincang yang ma ni kita kata dia kafah, dia tahan inna daripada ada isim inna, khabar inna, dan inna ni makfufah. Dia yang tertahan lah daripada ada isim inna, khabar inna. Itu selingan. Selingan. Tuan-tuan nak ambil, tak ambil pun mafi muskilah. Okey? Yang paling penting apa? Terjemahannya. Sebab innama ni, bahasa Arab tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sentuh, ada mungkin jual talaki, kitab-kitab ilmu balaghah ke apa kan, innama ni dinamakan sebagai uslub ataupun gaya bahasa, ya. Gaya bahasa al-hasr. Al-hasr. Al-hasr ni pembatasan, membataskan sesuatu. Ya, punyalah di sini tuan-tuan akan nampak ya, Allah rakamkan ucapan orang-orang kafir ada guna makna pembatasan. Apa maksudnya kat sini ustaz? Okey. Al-uslub ni gaya bahasa. Al-hasr ni pembatasan. Apa maksudnya? Tuan-tuan perasan tak, setiap kali kalau ada guna innama, dia ada terjemahan hanya tau tuan-tuan, hanya. Okey, tadi tuan-tuan faham macam kita kata
Yang Ustaz tadi kita bincang innama tu kan macam kita kata inna dengan ma, okey. Yang inna tu kita faham adalah akan jadi, inna tu adalah kita kata, taukid, sesungguhnya, okey, sesungguhnya. Baik. Dan kita faham inna tu sesungguhnya, lepas tu ma tu tak ada apa-apa terjemahan lah, baru bincang tadi tentang kafah makfufah. Tapi bila ustaz kata bila innama ada hanya kan, dia akan jadi tuan-tuan akan nampak bila setiap kali dia gunakan innama dalam satu ayat, mesti terjemahannya ada sesungguhnya dot hanya ataupun sesungguhnya hanya. Dia macam itulah. Dia random lah, sama ada tuan-tuan akan nampak innama tu sesungguhnya, lepas tu dia terjemahkan 2-3 perkataan, baru dia terjemahkan hanya ataupun sesungguhnya hanya terus. Dia mesti macam tu je. Apa buktinya? Tuan-tuan perasan tak dalam surah ya, ataupun dalam kita kata, tapi yang innama dalam ayat ni tuan-tuan, mungkin kita tak jumpalah ya, mungkin kita tak nampak ataupun mungkin kita cari dalam kamus ataupun pada terjemahan mungkin tak begitu meraihkan terjemahan yang sepatutnya ada pada innama, iaitu uslub al-hasar, pembatasan. Sepatutnya ada hanya, sesungguhnya hanya. Dia jadi macam tu. Baik, saya cuba tunjuk kejap kalau ada, kita nak cuba share dengan tuan-tuan. Cuma kita nak kena double check lah ya sebelum kita tunjukkan lebih lah dengan tuan-tuan. Takut kalau tak ada pun nanti macam tak berapa ni kan, tak berapa macam membantulah ya. Kejap kita nak share dengan tuan-tuan. Kejap saya nak tunjuk dulu kalau ada lah. Kalau tak ada tu kita sekadar skip, nanti dengan tuan-tuan ada waktu kita tunjukkan bahagian ataupun contoh yang lain kalau ada. Okey, kejap ya, surah dia kata surah Fatir. Kita nak tunjuk pada tuan-tuan ada tak? Kalau ada, kita boleh jadi kita punya rujukan lah kan untuk tuan-tuan. Baik, kejap saya tengok dulu. Surah Fatir, tuan-tuan, surah Fatir. Surah Fatir. Okey, ayat 28. Ayat 28 ada tak terjemahan dia? Innama tu ada guna. Innama tu tuan-tuan ni yang kita faham inna, sesungguhnya hanya, uslub al-asar, membataskan sesuatu perkara, itu ada. Tapi terjemahan tuan-tuan yang hanya tu kita kadang-kadang terjemahan Quran yang ada ni tuan-tuan, dia tak berapa meraihkan lah. Itu yang macam kita tak berapa boleh tunjukkan dengan tuan-tuan lah ya. Cuma tak pasti. Ni ada. Tuan-tuan perhatikan. Saya tunjuk satu. Punyalah kita begitu teruja kita nak share dengan tuan-tuan. Meskipun baru 2 perkataan ni kita bincangkan tuan-tuan. Okey. Apa bukti dia? Saya buka surah Fatir. Fatir bermaksud khaliq. Pencipta. Okey, apa yang tuan-tuan akan nampak? Ini satu ayat yang begitu menarik. Yang mana ada penggunaan innama. Apa yang tuan-tuan faham innama ni? Kita ulang kejap. Okey, gabungan antara inna taukid sesungguhnya dengan ma, tapi ma tu dia kafah, dia tahan inna daripada ada elemen-elemen yang ada patutnya. So dia tahan daripada ada benda tu lah. Innama tu yang mafufah. Innama ni gaya bahasa style pembatasan khusus ataupun bukan khusus, dia batas al-hasr. Ada hanya, sesungguhnya hanya. Apa bukti? Ayat 28 surah Fatir. Di sini dikatakan apa tuan-tuannya? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benarnya di antara hamba-hambanya hanyalah. Kenapa tak ada hanyalah ni? Punyalah kita nak share dengan tuan-tuan tu, ada hanya kan. Ulama di sini dikatakan apa tuan-tuannya? Yang dimasukkan ulama ni orang-orang yang mengetahui kebesaran. Itu maksudnya. Yang Allah kata yang hanya takut kepada Allah ni dalam kalangan ibadi adalah ulama.
Al-ulama di sini bermaksud orang-orang yang tahu kebesaran Allah, keagungan Allah, itulah mereka yang sebenar-benar ada sifat khasyah, ada sifat takut. Kan kat sini ada hanya. Tuan-tuan nampak? Dan macam-macam lagi punya contoh. Ini baru satu. Okey, khalas. Itu satu bincang kita dah bincang. Ya, ayat 28 surah Fatir ya, tuan-tuan boleh take note. Ambil ini sebagai pendekatan kita. Faham innama. Tapi apa terjadi? Ada tak innama ni tuan-tuan nampak dalam terjemah harfiah ayat 11? Ada tak hanya? Tak pastilah tuan-tuan ni, tapi yang boleh kita faham Ustaz kat sini, ada dibataskan sesuatu tu. Macam tadi dibatalkan bahawa Allah bataskan kepada yang betul-betul takut kepada Allah ni, dibataskan kepada siapa? Hamba-hamba Allah, tapi yang dalam kalangan ulama. Ulama di situ maksudnya orang yang tahu tentang kebesaran Allah. Dibataskan untuk grup itu je. Itu makna ada batas. Ada unsur batas. Di situ al-hasr. Okey, baik. Okey, itu satulah kita dah bincang dengan tuan-tuan. Okey, apa lagi yang kita nak bincang? Okey, baik. Yang kita nak bincang lagi dengan tuan-tuan adalah nahnu muslihun. Okey, nahnu muslihun. Okey, ini pun senanglah. Maksudnya ustaz, kita boleh kita boleh bayang, maksudnya yang innama nahnu muslihuna ni ucapan orang-orang kafir lah, sebab sebelumnya ada qalu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada qalu, mereka orang kafir berkata, apa yang mereka kata? Innama ya, sesungguhnya ya, hanyalah, ataupun tuan-tuan kena terjemahkan innama tu, terjemahkan dahulu sesungguhnya, terjemahkan nahnu. Apa maksud nahnu tuan-tuan? Dah sesi 18 ni. Tuan-tuan kena, bukanlah orang kata hafal, tapi tuan-tuan kena macam kena cam-cam sikit lah. Macam tu kan. Apa maksud nahnu? Nahnu bermaksud kami. Okey, kami. Kami kat sini merujuk kepada orang-orang kafir. Okey, orang-orang kafir. Tuan-tuan nampak ya betapa angkuhnya, betapa kita kata degilnya orang kafir ni, daripada ucapannya dengan ada hanya, dengan ada kita kata hanyanya, di situ yang ada kita kata menampakkan sikap orang kafir. Nanti tuan-tuan akan nampak kenapa. Apa konotasi kita faham ada hanya ni kan? Tu. Okey. So kita pun terjemahlah pada tuan-tuannya. Qalu, mereka berkata. Mereka berkata, innama, okey, sesungguhnya, perlu ketambahannya ustaz, terjemahkan nahnu tu dulu. Nahnu ni tuan-tuan, dhamir munfasil. Kata ganti nama yang kita kata yang tak melekat, yang berpisah. Kalau melekatnya ya, ini tuan-tuan kena take note lah yang kita biasa bincang. Okey. Kita kata ustaz terjemahkan kami lah ya, kami orang-orang kafir hanyalah. Macam tu. Okey hanyalah. Okey, tinggallah kita nak share dengan tuan-tuan muslihuna ni. Perjalanan yang agak panjang, kita nak tahu muslihuna ni, tapi saya cuba mempermudahkan dengan tuan-tuan. Okey. Muslihuna ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak? Okey, ni ustaz pernah share. Kita terus cerita dengan tuan-tuan tahu cara yang termudah kita nak faham. Okey. Apa cara termudahnya? Okey. Satu, tuan-tuan nampak tak kalimah muslih ni ada macam perkataan Melayu saleh kan? Macam beramal soleh. Ini maksudnya kita kata, apa maksudnya tuan-tuan? Ada maksud kita kata soleh lah kan? Maksudnya baik. Okey, baik. Sebentar ya tuan-tuan. Okey. Ada maksud baik. Okey. Ada maksud baik. Muslih. Okey, baik. Jadi, kita faham ustaz sebab cakap Melayu soleh, dia macam lebih kurang macam tu lah, baik. Okey. Lepas tu apa yang tuan-tuan dapat lagi input daripada muslihuna? Tolong perhatikan betul-betul. Perhatikan macam mana. Ini isim tak? Tuan-tuan rasa dia macam isim tak? Ustaz muslihuna ni macam kita faham muslimuna kot. Ya, dia macam lebih kurang macam
muslimuna, ya. Ini kita nak cuba fahamkan tuan-tuan dengan cara yang termudah. Ya, muslimuna kita boleh kias macam mukminuna kot, dia lebih kurang macam tu, sama je. Ya, mukminuna dia lebih kurang macam tu lah. So isim tak? Tentulah kita kata isim lah, kata nama kan. Okey. Kita faham ini muslimuna kata nama. Yang pasti ustaz ada maksud baik lah, macam tu, baik. Kedua, apa yang tuan-tuan faham? Lepas kita faham di isim ni tuan-tuan kena faham dua benda pula. Kita kata dia punya bilangan, numbers. Seorang ke, dua orang ke, orang-orang ke. Tuan-tuan fikir logik. Fikir logik. Muslimuna ni, boleh ke tuan-tuan kata lebih kurang macam muslimuna, macam mukminuna? Lebih kurang lah, kan? Okey, lebih kurang ustaz. Bunyi pun lebih kurang. Okey. Biasa tuan-tuan dengarkan perkataan mukminun, muslimuna ni ramai tak? Kan? Ustaz, muslimuna ni macam muslimina, mukminuna ni, tapi kalau Melayu biasa sebut mukminina, so ramai kot. Nampak tak? Tuan-tuan gunakan perkataan yang tuan-tuan dah biasa dengar. Maksudnya muslimuna ni bilangannya ramai. Ada sebut ramai apa? Plural, jamak. Okey, jamak salim. Okey, jamak salim. Okey, ni satu. Kita tunjukkan kepada tuan-tuan kenapa kita kata macam tu. Tuan-tuan pegang ya. Kalau isim, okey, isim, okey, yang mana di hujungnya isim, yang mana di hujungnya kita kata ada una. Okey, ada una. Okey, ustaz, kita jumpa isim ada una macam al-kafiruna. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu isim tu ramai tu ustaz. Ya, maksudnya orang-orang yang ke, golongan yang ke, macam tulah, jamak plural. Okey, jamak plural kita kata macam tulah. Okey. Lepas tu kita kata pada tuan-tuan jugalah ya, bila isim ada, kita kata ada una ni, dia jamak salim. Lepas tu tuan-tuan kita faham isim ni ada bawa kepada dua kan, ada bincang bilangan dan ada bincang jantina, gender isim tu. Dia macam French dengan Itali kan. Tuan-tuan akan nampak. Dalam French Italy punya language, kalau nouns dia ada gender, macam masculine ke, feminine ke, macam tu. Kalau muslihuna ni, tuan-tuan tahu kan, macam muslimuna, macam mukminuna, dia apa agak-agak? Mestilah kita kata perkataan muslihuna ini, di samping kita faham di isim yang bilangan numbers dia banyak plural, orang-orang yang, golongan yang baik macam tu lebih kurang, dan dia kita kata ada bilangan yang banyak dan juga perkataannya itu muzakkar lah. Kan kita kata maskulin, kita kata apa? Perkataannya muzakkar, gender isim itu, gender kata nama muslihuna itu adalah muzakkar, maskulin kan. Kita kata maskulin macam tu. Okey. Kalau tuan-tuan tak ingatkan, gunalah kita punya bantuan-bantuan kecemasan, tuan-tuan punya modul ya, tuan-tuan punya rujukan nota kita ya. Nota tuan-tuan kalau berminat, mesej saya tahu kita ada update dalam grup tu dengan tuan-tuan. Okay, kita share kejap ya mana benda tu. Okey. Ustaz bincang-bincang ni kadang-kadang macam tak nampak juga kan. Ini bendanya tuan-tuan, ini penerangan dia. Sufhah Sufa At-Tasi'ah, page 9. Tuan-tuan nampak tak yang kita letakkan satu bentuk ni dengan tuan-tuan kan? Ini yang kita kata. Dalam bahasa Arab, nouns dia ada gender, ada jins. Ada gender dan juga ada adad, bilangan. Ada jins dan juga ada adad, bilangan. Nampak tak? Di sini mapping yang tuan-tuan kena go through. Jumpa je isim, okey? Kita jumpa je isim. Tuan-tuan nak explore lebih, nak tahu maklumat lebih, buka muka surat 9 kita dah tahu. Ustaz kata isim ni kita nak kena pegang dah, ya. Ada jantina dia, ya. Ada bilangan. Ustaz bincang kalau ada una-una ni macam kita faham kafiruna, ramai rasanya ni, ramai. 3 orang dan ke atas. Jamak salim, ya. Bila isim, okey, isim
ada plus dengan una, bermaksud isim tu dia jamak. Isim tu macam contoh muslihuna sekarang, ya ada una, ya yang letak warna kuning ni, maksudnya isim tu kita kata jamak salim, dia berpattern. Dia ramai 3 dan ke atas, bukan seorang ni, orang-orang ke, golongan ke, okey. Lepas tu perkataan itu kita kata muzakkar. Okey, muzakkar. Okey. Kita cuba bertatih dengan tuan-tuan, kita cuba gerakkan kejap, gerakkan macam mana. Kalau tuan-tuan kata seorang, mufradkan seorang singular, tuan-tuan fahamkan muslihuna ni dalam erti kata lain maknanya apa tuan-tuan ya? Muslihuna ni maksudnya orang-orang, memanglah perkataan tu kita kata muzakkar. Tapi maknanya umum tuan-tuan ya, maksudnya umum. Okey, lelaki dan juga perempuan umum. Perkataan itu saja. Kita kata perkataan itu saja muslihuna itu adalah muzakkar. Okey, muzakkar. Tetapi tetapi maknanya umum. Lelaki, perempuan macam tu tuan-tuan. Perkataan saja yang muzakkar. Okey. Baik. Makna umumnya lelaki perempuan. Orang-orang lelaki dan perempuan yang apa agak-agak tuan-tuan? Ada maksud yang kita kata baik kan? Baik. Okey. Ya, kita kata baik. Okey, satu dah kita bincang dengan tuan-tuan. Isim, dah faham gender, dah faham muzakkar, dah faham bilangan. Okey. Kalau kita tanyakan kepada tuan-tuan kan, boleh tak tuan-tuan datangkan cara kan? Macam mana kita nak sebut seorang pula kan? Seorang. Kan seorang. Ustaz, macam mana pula kita nak sebut seorang? Ya, seorang yang baik ke, seorang yang membaikkan ke macam tu. Sebab ada lebih kurang macam maksud islah. Ada lebih kurang macam maksud soleh. Ya, baik, pulih macam tu lah. Macam mana tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan nampak tak? Ini dia punya cara ataupun tekniknya. Apa yang kita akan nampak? Ni Ustaz pernah bincang ni. Kalau kita tahu orang tu ramai, macam isim bila ada una tu maksudnya ramai. Macam muslihuna sekarang, dia ramailah. Okey. Bila kita faham macam tu, kita tahu perkataan tu ada makna yang banyak dan kita nak olah kepada mufrad, kepada kita kata contohnya seorang yang muslih ataupun seorang yang baik, seorang yang memperbaik. Contoh macam itulah. Tuan-tuannya, kita nak buat macam mana? Gugurkan dia punya una dia. Okay, gugurkan dia punya una. Kan una ni kan tuan-tuan fahamkan. Una ni ustaz yang ada di hujung kita kata muslihuna itu, una di hujung itulah yang menjadi petunjuk bahawa isim tu jamak. Nak jadikan tunggal, nak jadikan mufrad seorang, buangkanlah una. Buangkanlah una kan. Bila tuan-tuan buang una, dapat apa? Musleh. Orang Arab tuan-tuan ramai nama musleh. Melayu pun ada kan Muhammad Musleh, Ahmad Musleh, Muslihuddin. Ada nama orang. Ya, Muhammad Musleh, Abdul Musleh contohnya lah. Kan. Okey. Apa maksud musleh? Takkan tuan-tuan akan kata kod musleh ni jamak salim juga. Kan musleh ni tentulah kita kata seorang. Dia macam tu skill tuan-tuan. Dengan hanya tuan-tuan faham muslihuna ni, isim yang lekat dengan una je 2 jawapan ustaz. Jamak salim, terjemahan dalam ada orang-orang yang, golongan yang, dia muzakkar. Nak dapatkan seorang ke, 2 orang ke, seorang lah. Buangkan una sebab una tu dia punya key point. Yang menampakkan perkataan itu ramai. Bila tuan-tuan buang una tu dapat musleh. Baru kita jelas tuan-tuan. Tahu tak jelas macam mana? Baru nanti tuan-tuan faham dia isim apa kata akar dia, kita akan bincang. Daripada step ni. Okey, baik. Tuan-tuan perasan tak bila perkataan macam ni, maksud muslim ni apa tuan-tuan? Mestilah ustaz dia masuk pada yang kita break bulat ni, kan? Iaitu dia mufrad, isim tu dia mufrad bilangannya. Ya, muslih itu
kita kata mufrad, tunggal, seorang yang, okey, seorang yang baik ataupun seorang yang memperbaik, begitulah. Dan dia mufrad dan dia kita kata muzakkar. Okey, muzakkar perkataannya pada perkataan muallim ni punya tempat lah. Okey, muslih tu pada tempat posisi muallim tu. Okey, kita kick off, kita buangkan muallim ni, ganti muslih. So dia mufrad, muzakkar, seorang yang baik. Macam mana tuan-tuan nak sebut kalau dua orang pula? Beza kan tuan-tuan? Beza macam mana? Ustaz, kalau kita kata macam kalau tuan-tuan Cham dalam English kan, kan kalau dalam English tu kalau macam dua orang, kalau macam satu dia dah kata ialah singular. Tapi kalau lebih daripada satu, kalau English dia dah masuk plural kan, macam dua ke, dua buku ke, two books, dua buah rumah ke. Kan dua je dah masuk plural, Ustaz. Berbeza dengan Arab tuan-tuan, ya. Kalau suatu kata nama tu, suatu entiti tu berbilang dengan kita kata bilangan dua, maka dua tu dia tak termasuk lagi dalam bahasa Arab. Dua tu musanna Arab sebut tak termasuk lagi dalam plural jamak. Sebab kalau bila tuan-tuan dengar jamak saja, isim yang jamak plural, bilangannya confirm 3 dan ke atas. Ini kita kena letak border. Beza dengan English. English kalau dah dua dah kira plural kan. Arab ni dua tu ada dia punya kelas lagi. Macam tu. Macam mana tuan-tuan nak sebut? Contoh kita nak kata ustaz, dua orang yang baik, dua orang yang memperbaikkan sesuatu, mengislahkan sesuatu. Macam mana tuan-tuan nak sebut? Ambil sajalah yang dia punya muslih. Tuan-tuan ambillah seorang kan, isim yang dia mufrad, yang muzakkar, yang versi seorang, iaitu muslih. Ya, ambil yang versi seorang yang baik itu, iaitu perkataannya sudah tentulah muslih. Kita attachkan dengan ada ani ke kan, ataupun aini ke. Nampak tak? Begitu mudahnya tuan-tuan nak membentuk, nak sebut seorang yang sekian, dua orang, orang-orang, seorang yang kafir, al-kafir, dua orang al-kafirani, al-kafiraini, ramai al-kafiruna, al-kafirina, begitulah seterusnya. Macam contoh, kita cuba satu ya. Kalau muslih, apa maksud muslih tuan-tuan? Seorang yang baik. Kalau dua macam mana? Lekatkan ani dengan aini. Pilihan pertama apa? Lekat dengan ani dapat musliha, muslihani. Ataupun pilihan kedua apa tuan-tuan kalau nak menyebut dua orang yang saleh, dua orang yang baik. Sebab Arab ni kalau isim dia muzakkar, dia dua orang, ada dua pattern yang boleh kita bentukkan. Lekatkan dengan aini dapat juga muslihai, muslihai, lihaini. Ni. Okey. Kalau banyak tuan-tuan ni, kalau kita kata banyak, okey banyak, kita akan sebut dengan, ataupun kalau kita nak sebut tiga orang dan ke atas lah kan, which is jamak salim, kita nak sebut orang-orang ataupun golongan yang macam tu, golongan yang baik, orang-orang yang baik, kita lekatkan dengan una. Okey, una ataupun ina. Ya, una kira pilihan pertama. Pilihan pertama, ina dengan pilihan yang kedua. Jadi apa? Jadilah kalau tuan-tuan nak menyebut orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang baik, kita akan sebut dengan muslihu, muslihu, muslihuna. Kan? Ataupun muslihi, muslihina. Ini kita bincang daripada sudut kata nama, penukaran kepada bilangan tertentu dan menyentuh tentang gender. Semua ni tuan-tuan, semua isim ni muzakkar ke muannas? Muzakkar, kolom ni. Okey, dan bilangan berbeza. Okey. Maksudnya kalau contoh tuan-tuan nak katakan
orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ada berapa sebutan tuan-tuan? Ustaz mestilah kita kena lekat dengan una kan. Una ya. Pilihan pertama, muslihuna, kita boleh lekat dengan ina ya, ina. Pilihan yang kedua, muslihina ya, dengan muslihina. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah terfikir tak? Kenapa dipilih ustaz dalam ayat ini muslihuna? Kenapa tak disebut dengan kita kata um, dengan kita kata muslihina kan? Kenapa tak sebut dengan muslihina? Yang mana kalimah daripada mufrad tunggal singular muslih, why not kita attachkan dengan ina? Dengan pilihan yang kedua. Dengan pilihan yang kedua. Kenapa kita tak ambil muslih lekat dengan ina? Ataupun tak diambil muslih lekat dengan ina? Pilihan kedua iaitu muslihina. Kenapa tak dipilih muslihina? Itu maksudnya. Nampak tak? Jadi kat sini tuan-tuan boleh timbang. Ustaz, muslihuna tu orang-orang yang saleh. Muslihina pun orang-orang yang saleh. Apa sebab dia? Okey, kita biar dulu. Okey, kita dah bincang dengan tuan-tuan macam tu kan? Okey. Saya nak bincang satu. Ini paling simple lah. Tuan-tuan perasan tak kat sini, bila every time kita buka bab, ya, bila kita buka bab, ataupun sufah 11 ya, 11, tuan-tuan nampak tak kat atas ni banyak topik yang mana disebut dengan tajuk isim. Ya? Isim ni ustaz bukan sekadar isim, kita kenal isim berdasarkan petanda, alif lam lah, tanwin lah, mudhaf lah, bukan sekadar tu. Bukan sekadar kita kenal isim yang kerap tak kerap, bukan sekadar tu. Banyak lagi isim. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Macam mana cara tuan-tuan nak faham? Okey, saya tunjukkan satu. Ini pun mudah je. Tuan-tuan anggap sebagai macam maklumat, info je dulu. Sebab nanti kita akan repeat banyak kali. Okey, macam mana? Tuan-tuan perasan tak? Saya beri tips. Kalau tuan-tuan jumpa situasi macam ni, tuan-tuan dah boleh camkan. Macam contoh kalau kita kata muallimuna, ya. Muallimuna ya. Kita kata muallimuna ke ya. Muallimuna. Biasa orang Melayu ni biasa dengar perkataan muallim ni. Dia guru. Kan. Ustaz muallim ni lebih kurang macam kalimah ustaz maknanya. Dia attach dengan una ni saya dapat hari ni. Isim dengan una mesti orang-orang yang golongan dia ramai. Dia plural jamak salim. Dia muzakkar. Dah dapat seorang, buang je una tu. Una tu kita buang. Sebab una tu tambahan. Okey. Kita tunjuk pada tuan-tuan. Saya ambil lagi satu perkataan. Apa contohnya ya? Mutawif. Tuan-tuan biasa dengarkan mutawif. Orang yang bertawaf ataupun orang yang menguruskan ibadah haji umrah. Itu pun sebenarnya dia lebih kurang dengan perkataan muallimuna, dengan perkataan muslihuna. Kenapa kita kata lebih kurang? Tuan-tuan nampak tak kat sini? Contoh kalau kita sebutkan mutawif, ya, tak kiralah mutawifuna ke, ya, mutawifina ke, sebab tuan-tuan tahu kan, isim una, isim ina ni timbangan maknanya sama. Cuma bila nak guna una, bila nak guna ina tu, itu bergantung kepada i'rabnya. Macam tu. Okey. Tuan-tuan dah nampak macam ni kan? Okey. Kita nak tahulah ustaz kata tadi ada cara kita nak faham. Dia masuk yang mana? Ya? Dia masuk yang mana ni? Tuan-tuan akan nampak banyak ni. Kenapa kita bincang macam ni? Bila tuan-tuan faham yang mana, baru kita dapat fi'il madhi kata akar. Betul tak? Baru kita jumpa kata akar dia. So kita kena tahu ini dulu. Okey, saya tunjukkan. Cara ni paling termudah lah tuan-tuan akan nampak. Tapi tuan-tuan kena buat perlahan macam saya. Buat slow-slow. Tengok betul-betul satu-satu. Bila tuan-tuan, bila kita bahasa Arab ni tuan-tuan, saya nampak kalau kita pergi satu persatu, banyak yang tuan-tuan boleh explore. Malah lebih banyak boleh kita nampak. Contohnya apa? Tuan-tuan perasan tak kat sini? Apa yang sama antara muslihuna, muallimuna dengan mutawifuna? Apa yang sama? Ada mim, ada waw nun. Betul tak? Okey, itu satu. Kita tolak tepi lah. Okey, kita tolak tepi. Okey. Bila sampai situasi macam ni, tuan-tuan kena buat apa? Kita kena, okey, kita kena gugurkan tambahan. Kalau kita tanya tuan-tuan,
Tiga-tiga kalimah ni sama dia apa? Okey, Ustaz ada mim dhammah, ada waw nun. So tiga-tiga nanti tuan-tuan akan nampak dia masuk pada kolom yang sama tau. Dia masuk pada kolom yang sama dalam banyak-banyak, pada kolom yang sama. Sebab perkataan tu lebih kurang ada mim dhammah awal, hujungnya waw nun lebih kurang lah. Okey. Bila sampai situasi macam ni, kita nak kena buat apa tuan-tuan? Buangkan dia punya, kita kata tambahan. Okey, dia punya tambahan. Mana yang tambahan? Waw, waw nun di hujung. Betul tak? Okey, tuan-tuan buangkan muslihuna. Kita ambil ya. Okey. Lepas tuan-tuan buangkan muslihuna ni, kita buangkan hujung. Dapat apa? Dapat muslih. Perhatikan, lepas kita buang tu apa yang sama? Okey? Lepas tuan-tuan buang muallimuna una, tinggal apa? Muallim. Dan kita fahamlah ustaz, lepas kita buang-buang una ni, mestilah akan dapat kepada kalimah tu yang mufrad. Kan? Macam muslih ni seorang, muallim tu seorang, macam tu mutawif tu seorang. Tu sebab tuan-tuan dengar mutawif. Kan? Mutawif. Seorang. Ya? Mutawif, seorang yang membantu dalam urusan haji ataupun umrah. Kan? Orang yang. Okey. Kita ataupun tengokkan. Apa yang sama lagi? Perhatikan yang kita highlight warna hijau ni. Ini yang nanti kita nak bincang. Umum. Apa yang sama? Tiga-tiga ni tuan-tuan akan nampak. Isimnya apa tuan-tuan? Ada mim di awal. Mim di awal. Sebelum akhir baris bawah. Saya ulang. Kalau tuan-tuan jumpa isim tu kan. Okey. Tuan-tuan nak tahu isim apa tahu? Isim masdar ke? Isim fa'il ke? Apa-apalah. Apa cara dia? Pertama, tuan-tuan kena buangkan tambahan. Kita kena tahulah mana tambahan. Una kat ujung. Lepas tuan-tuan buang, apa kita nampak? Ada mim di awal. Ya, idza kanatil kalimah awalaha mim. Ya. Jika di awal kalimah itu, di awalnya ada mim. Mim madmumah, mim dhammah. Dan sebelum akhir, tuan-tuan perasan tak? Lepas kita buang Pak Ustaz, ada yang sama lagi. Awalnya mim dhammah dan sebelum akhir baris bawah. Muallim sebelum akhir baris bawah lam. Mutawif ni baris sebelum akhirnya baris bawah macam ni. Okey? Banyak nak bincang dengan tuan-tuan ni sebenarnya. Tapi saya skip mana yang boleh lah. Kan tak ada waktu nanti kita bincang lagi. Kan? Apa yang tuan-tuan nampak? Oh Ustaz, lepas kita buang muslihuna muallimuna tu kita faham una ni ramai. Bila buang tu kita dah faham mufrad. Ada yang sama lagi. Mim awalnya dhammah. Sebelum akhirnya baris bawah. Tuan-tuan kena pegang. Lepas tuan-tuan jumpa isim tu, buang tambahan hujung, jumpa macam ni. Mim awalnya dhammah sebelum akhir. Mutawif tu sebelum akhir baris bawah. Waw tu baris bawah. Muallim sebelum akhir baris bawah. Sebelum akhir. Bukan akhir. Sebelum akhir. Lam tu. Muslih ni lamnya baris bawah. Bila jumpa macam ni tuan-tuan. Dikatakan isim apa sebenarnya? Isim fa'il. Isim fa'il. Apa buktinya? Tuan-tuan perasan tak? Saya zoom ya. Saya zoom. Okey? Yang atas ni no wonder lah Ustaz. Ya. Isim fa'il ni tuan-tuan maksudnya apa? Apa maksud isim? Kata nama. Apa maksud fa'il? Pelaku. Kata nama pelaku. Kata nama pelaku ni tuan-tuan macam pemain. Pemain, tukang masak, macam pemukul, macam penyembah, macam kita kata pelajar, pengajar. Dia ada apa? Dia ada, tuan-tuan tambah ya, dia ada orang yang Okey, ataupun macam itulah. Ataupun kan. Tu sebab tuan-tuan dengar ya. Muallim, pengajar, orang yang mengajar. Nampak tak? Ya. Muslih, orang yang membaikkan ataupun kita kata orang yang memulihkan, pemulih macam tu. Tu sebab mutawif, orang yang menguruskan ataupun pengurus ibadah haji, ibadah umrah. Nampak? Kenapa kita kata pada tuan-tuan, boleh pula ustaz kata bila isim tu bila buang tu nampak pula isim fa'il, kata nama pelaku pula. Bentuknya mim dhammah sebelum akhir baris bawah.
Apa buktinya? Tuan-tuan nampak tak? Ini sifir banyak, ini wazan banyak ni tuan-tuan. Okey? Wazan banyak ni ya. Tapi tuan-tuan perasan tak isim fa'il maksudnya kata nama pelaku orang yang melakukan ya ataupun kata nama pelakulah macam pemain, tukang masak, pelajar, pengajar, pemukul macam tu. Perasan tak atas ni tuan-tuan, no wonder lah ustaz atas ni tuan-tuan nampak kan fa'ilun fa'ilun ini bunyi. Ini bunyi maksudnya apa? Bila tuan-tuan jumpa perkataan macam perkataan A, perkataan B tu kan, kita buang-buang tambahan ustaz, kita nampak bila kita buang-buang tambahan tu bunyinya uh, fa'ilun. So no wonder lah kita kata isim fa'il dah. Perkataan-perkataan tu pun bunyinya fa'ilun. Tapi tuan-tuan perasan tak ini semua bunyi fa'ilun. Ya, ini semua fa'ilun maksudnya apa? Kalau perkataan tu kalau dia bunyi fa'ilun isim fa'il. Ini ukuran timbangan tuan-tuan nak timbang perkataan tu. Perasan tak daripada muf'ilun ni saya tunjuk ya. Okey. Rasanya tak boleh bincang penuh dengan tuan-tuan hari ni sebab ini pun dah agak pack lah. Tapi nanti boleh kita ringkaskan teruslah. Okey. Baik ini ya. Okay, tuan-tuan nampak kat sini kan. Okey. Kita kata tadi ustaz ada kata isim fa'il ya tuan-tuan. Awalnya mim, mim dhammah wal kasr ma qabla al-akhir. Dan baris bawah sebelum hujung. Apa buktinya? Tuan-tuan nampak tak? Bunyi-bunyi ni ya, muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, ini semua bunyi. Bunyi yang mana tuan-tuan sebut bunyinya, sebut bunyinya, dapat perkataan tu. Itu maksud saya. Sebut, terbentuk perkataan tu. Dia lebih kurang macam itulah. Okey, tuan-tuan dapat tak muf'ilun? Sampai bawah ni, tuan-tuan perhatikan. Cuma ini je dia orang kata agak lain sikit lah. Yang ini tuan-tuan kena offkan sikit sebab dia ada syarah lain. Tapi kebanyakan, tuan-tuan tengok kebanyakan. Ya, yang ini ada cerita lain yang nombor 8 ni. We need macam lagi waktulah untuk bincangan tuan-tuan. Tapi perhati. Overall ni mufa'ilun, munfa'ilun, mufta'ilun, mutafa'ilun, mustafilun, mufa'alilun. Ini semua bunyi bagi perkataan-perkataan Arab yang berfungsi sebagai isim fa'il. Okey, itu bunyinya tuan-tuan kan? Apa yang sama? Awalnya mim dhammah sampai bawah mim dhammah dan sebelum akhir baris bawah macam ni. Nampak tak? Itu kita kata kepada tuan-tuan ada skill, ada cara. Nak faham terus macam mana bentuk isim fa'il. Perkataan tu kata nama pelaku, orang yang orang yang ataupun pe dalam ayat Quran. Bila tuan-tuan faham macam tu, tinggal kita nak pilih lah. Tuan-tuan dapat agak. Tuan-tuan tengok banyak-banyak ni kan. Okey, banyak-banyak ni tuan-tuan dah faham kan. Asal muslihuna ni macam ni, muslih. Agak-agak apa yang sama dalam banyak-banyak ni? Ya? Takkan nak kata muslih tu sama ya, muslih ni asal untuk muslihuna muslih ni takkan nak kata samanya macam fa'ilun kan? Takkan nak kata mufa'ilun. Dia ni tak ada sabdu. Kan? Muslih ni sama dengan apa tuan-tuan? Sama dengan muf'ilun. Muf'ilun nampak tak kat sini? Muf'ilun. Ada proses tuan-tuan nak faham. Okey. Apa kita kata buktinya? Bila tuan-tuan menyebut muf'ilun, dia perkataan muf'ilun sebab muslih ni, hampir dengan bunyi muf'il. Muf'ilun, muslihun. Okey, kita sebutlah. Tuan-tuan pun ambil bunyi muf'ilun ni tuan-tuannya, wazan nombor 2. Oh ustaz, maksudnya bila kita faham isim fa'il, baru nanti kita tahu apa dia punya kata akar fi'il madhi dalam kamus. Tuan-tuan nampak tak? Ni, nanti kita sebut. Okey, kita tunjuk nanti pada tuan-tuan. Okey. Kita sebutlah, kita kata muf'ilun, kita kata apa? Bunyinya muf'ilun kan. Tuan-tuan pun ambil mim sod lam dengan ha. Masukkan. Dapat apa? Muf'ilun, muslihun. Apa isim muslihun ni isim apa tuan-tuan? Isim fa'il. Okey, isim fa'il. Okey, isim fa'il. Kata nama pelaku.
Okey, kata nama pelaku. Okey. Dan kita kata, um, ada orang yang lah, ada orang yang, orang yang. Ada orang yang baik ataupun memperbaik ke macam itulah. Tapi tuan-tuan fahamlah, masuk dalam ayat ustaz, muslih ni seorang, bila once masuk dalam ayat, masuk dalam kita punya, kita kata, um, ayat yang ada, dibentukkan kepada form yang jamak, dapatlah muslihuna. Nampak tak? Muslihuna ni 4 ke 5 maklumat tuan-tuan dapat. Isim, jamak salim, muzakkar, isim fa'il, itu. Ada orang yang macam itulah golongan yang. Okey? Baik, isim fa'il, muslih. Apa kata akarnya tuan-tuan? Kata akarnya adalah kita pergi kepada wazan nombor 2, ada yang menegak nombor 1 fi'il madhi. Kata akar fi'il madhi bunyinya af'ala. Kalau kita sebut af'ala ya, tuan-tuan masukkan pada kita punya perkataan ni. Dapat apa? Dapatlah kita kata bila masukkan bunyi af'ala, mestilah tuan-tuan akan kena ke sini juga. Sebab kan af'ala ni kan fi'il madhi. Kita kan dah faham. Perkataan Arab ni macam-macam. Kata akar dia mesti yang fi'il madhi. Pada kolom nombor 1 ni punya bentuk. Itu maksud saya. Habis af'ala ni tuan-tuan masukkan dapat apa? Dapatlah aslaha. Kan aslaha. Okey, aslaha. Ni af'ala aslaha. Nampak tak? Aslaha ni tuan-tuan pattern kosong, hujung baris atas. Tuan-tuan nampak je perkataan tu bila ustaz ulang ya. Bila setiap kali diulang perkataan, hujung baris atas, hujung baris atas, hujung baris atas, aslaha, qala, macam-macam lagi lah. Ya, ini kata akar. Apa maksud aslaha ni? Ada dhamir apa? Huwa, dia. Ya, dia telah kita kata ada me dengan kan. Biasanya tuan-tuan sifat nombor 2 ni ada me dengan kan tau. Me dengan kan. Kita kata macam membaikkan. Kita kata macam membaikkan ataupun memperbaikkan. Dia macam tu. Kita tunjuk dengan tuan-tuan. Muslihuna ni akarnya aslaha. Ya, itulah kita akan tunjuk pada tuan-tuan satu contoh ya ataupun dia punya ada tak dalam kamus. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Tak pastilah tuan-tuan kamus ditunjuk ke tidak. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Ya. Saya tak pastilah tuan-tuan nampak ke tak. Okey, ini. Okey? Aslaha kat sini. Tadi kita bincangkan aslaha, nampak tak? Aslaha. Okey? Tuan-tuan nampak tak? Dia berubah ni, nampak? Fi'il. Aslaha. Ya, dia berubah kepada mudhari' yuslihu. Nampak tak? Ini muslih, nampak? Muslih. Ni. Saya zoomkan sikit kot. Tak tahulah tuan-tuan perasan ke tak. Ya, ini. Muslih. Okey? Allah, bersono ni. Sekejap ni. Itu sebab tuan-tuan, sono sebenarnya kalau kita bincang tu, kalau tuan-tuan perasan, nampak tak? So nampak tak kita dah bincang dengan tuan-tuan awal. Tuan-tuan nampak awal. Oh, patutlah Ustaz Aslaha ni, dia tunjukkan dia punya perubahan kata ada muslih. Muslih ni Ustaz bincang, di isim, awal mim dhammah sebelum akhir baris bawah, isim fa'il, ada orang yang orang yang pe macam tu. Muslih ni seorang sebab tak ada tambah apa-apa, dia macam kosong. Like macam betul-betul kosong lah. Dia macam pada kolom yang kita kata mu'allim ni, dia kosong. Bila berubah, tuan-tuan nampak kan, tambah una, tambah ina. Itu cara dia. Kan skill tuan-tuan faham tu, ambil waktu. Okey, baik. Yang muslihuna ni tuan-tuan, saya rasa cukup untuk setakat itu dulu lah. Yang muslihuna ni, kita boleh bincang dengan tuan-tuan, saya biar dulu. Tuan-tuan boleh tak fikir-fikir dulu. Minggu depan kita ada kelas lagi kan? Biasa saya je beri. Tuan-tuan cuba fikir-fikir. Okey, satu soalan saya tinggalkan kepada tuan-tuan. Kita nanti boleh bincang minggu depan. Okey, saya bincang sikit je tadi. Maksudnya apa muslihuna ni? Muslihuna tadi maksudnya apa tuan-tuannya? Orang-orang yang memperbaikkan ataupun golongan yang kita kata baik. Golongan yang memperbaikkan. Nampak tak tuan-tuan betapa ingkarnya ya? Ataupun kita kata betapa angkuhnya ya kita kata sikap orang kafir ni.
Ya, Allah kata la tufsidu fil ard, ya, janganlah ya kamu orang kafir membuat kerosakan dalam bumi. Kerosakan ni tuan-tuan macam kita bincang minggu lepas, kerosakan ni maksudnya apa ya? Menyebarkan ya ataupun menghasut orang-orang supaya menolak Islam. Itu sikap orang kafir. Lepas tu mereka kata apa tuan-tuan ya? Qalu, ya, mereka pun berkata, ya, mereka pun berkata, orang kafir pun lantas mengucapkan innama nanu muslihun. Sesungguhnya kami, ya, orang-orang kafir hanyalah merupakan orang-orang yang memperbaikkan, orang-orang yang baik, orang-orang yang memulihkan, bukan merosakkan. Nampak tak tuan-tuan? Sikap orang kafir tu yang tak mau, yang berdegil. Padahal sebenarnya memang sikap mereka tu merosakkan, ya, merosakkan, kita kata merosak, melakukan kerosakan di muka bumi itu, iaitu kerosakan itu adalah maksudnya menyebarkan fitnah ataupun menghasut orang-orang supaya menolak agama Islam, menentang Rasul, menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alik-alik mereka pula kata mereka tu hanya apa? Nampak tak ada hanya? Kan? Ya, qalu innama nahnu muslihun. Mereka pun jawab. Orang-orang kafir lalu mengatakan sesungguhnya kami orang-orang sesungguhnya kami iaitu orang-orang kafir hanyalah merupakan golongan yang baik, golongan yang memperbaikkan, yang memulihkan, yang mengislahkan, bukan yang merosakkan. Nampak tak? Mereka menafikan tuan-tuan sikap mereka, yang menampakkan kedegilan mereka. Itu maksud qalu innama nanu muslimun. Dengan tuan-tuan dengar ada al-hasar, ada hanya bincang tentang muslihun, ya, daripada satu topik kepada satu topik, itu agak bagi saya tuan-tuannya agak kita kata um, pentinglah, sangat-sangat cukup penting untuk tuan-tuan nampak. Okey. Dan tadi kita kata apa dengan tuan-tuannya? Tadi pun kita nampak bahawa muslihuna ini tadi adalah asal daripada aslaha. Ini yang membuktikan. Tuan-tuan nampak aslaha, dan bila dia drive word itu daripada satu kalimah. Sebab tadi Ustaz kata aslaha ni dia boleh pergi macam-macam. Macam tadi qala, boleh pergi kepada macam-macam. Aslaha boleh pergi kepada muslih. Nampak tak dia kat sini dia tulis muslih. Fahuwa muslih. Lam ni baris bawah ni tuan-tuan. Cuma dia tak nampak sangat sebab ha tu, yang ekor ha tu dia macam lekat dengan baris bawah tu ini. Tapi dia muslih. Tu. Dan soalan yang kita tinggalkan dengan tuan-tuan apa? Tuan-tuan pun faham, oh Ustaz muslihuna ni ada muslihuna, ya, ada muslihuna. Okey. Ada muslihina kan. Sebab tuan-tuan faham macam kita bincang Ustaz tadi, memang kita sangat-sangat jelas bahawa bila isim tu kita kata nak diolahkan kepada jamak, memang ada dua, ada una, ada ina, muslihuna, muslihina. Tetapi kenapa daripada sudut i'rab? Ini i'rab ni lah. Kan kenapa sudut i'rab didatangkan kalimah muslihuna itu dengan bentuk isim yang mana dengan pilihan pertama. Yang mana isim tersebut jamak salim plural dilekatkan dengan una, muslihuna, golongan yang memperbaikkan, yang mengislahkan, bukannya muslihina. Sedangkan muslihina tu pun golongan yang memperbaikkan, golongan yang kita kata mengislahkan. Ya, tetapi kenapa dipilih isim dengan pilihan yang pertama, iaitu isim dengan dilekatkan dengan una, bukannya muslihina isim dengan ina, pilihan yang kedua, seperti tadi yang tuan-tuan nampak sekarang ni lah. Apa sebabnya kan? Ini minggu depan lah kita share dengan tuan-tuan, sebab bagi saya cukup setakat itu dahulu. Selebihnya kita akan kongsi lagi dengan tuan-tuan. Minggu depan kita bincang ini sikit, lepas tu masuk ayat 12 terus. Ya? Okey, baik. Ni ya, tuan-tuan boleh ambil perhatian untuk ni lah. Ya, ada lebih kurang dalam dalam 3 ke 4 topik tadi, ya. Topik inama, topik isim fa'il, topik kata akar, topik imbuhan me dengan kan, topik qala,
topik tadi juga tentang banyaklah tentang isim, gender dan yang seumpamanya. Okey, kita stop dulu tuan-tuan sampai takat tu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita akhirilah kelas kita dengan doa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Fanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. InsyaAllah tuan-tuan minggu depan kita sambung lagi. Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ya minggu depan kita sambung lagi. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.